Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Aqsa Sharif. Kami perasan satu benda, banyak penonton yang tonton video-video kita orang belum subscribe. Jadi make sure korang subscribe channel ni, bantu kami untuk grow lebih jauh. Okay, kongsian kali ni seperti yang anda baca dalam tajuk, tengok thumbnail, kita akan kongsikan satu video reaction tentang satu dokumentari pendek yang dikeluarkan oleh BBC. Seingat saya minggu lepas atau 2 minggu lepas, tentang bagaimana seorang Yahudi, memang ortodoks Yahudi, ataupun dengan bahasa lainnya kita panggil ekstremis Yahudi, pelampau Yahudi yang menyamar sampai pakai kopiah, jubah apa semua tu, siap bawa berzikir lagi. Kita akan tengok kejap lagi dan dengan sekali reaction untuk masuk dalam Masjid Aqsa. Jadi kita akan tengok video pada awal. Okey, bismillah. The mission is to reconquer the Temple Mount. Our right to worship. Kita stop tadi. Tadi tu yang lelaki tu dah yang pelampau Yahudi itulah. Dialah yang menyamar jadi orang Islam tu. So kalau kita patah balik tadi apa dia cakap tu? The mission is to reconquer the Temple Mount. Jadi apa yang dia cakap tu memang itulah akidah dia orang sebenarnya. Kenapa pelampau-pelampau Yahudi ni dia orang nak sangat masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sampai sanggup buat apa-apa sahaja yang dia orang nak buat, sebab dia orang punya akidah ataupun dia orang punya pemahaman, dia orang nak reconquer, dia orang nak kuasai balik Masjid Al-Aqsa. Sebab ikut akidah dia orang pernah ada dekat bumi Palestin ni sejak zaman dahulu, sampailah diorang dihalau oleh kerajaan-kerajaan luar macam Babylon, Rome, Greek dan sebagainya. The question is, why does Israel have a right to exist? Israel has a right to exist because the story of Israel is the story of a 4,000-year-old native people from the land of Judea that were physically and forcefully displaced by a Western imperial nation called the Romans. Jadi sejarah pendek diorang sepanjang diorang ada dekat bumi Palestin tu, diorang pernah bina, kononnya tempat sembahyang diorang yang diorang bagi nama Haikal Sulaiman ataupun Temple of Solomon. Jadi akidah diorang macam tu lah. Okay, diorang nak ampas balik, reconquer balik Haikal Sulaiman. Okay, kalau kita sambung balik, apa yang perempuan ni cakap? Our right to worship in Al-Aqsa Mosque has sadly been attacked. Jadi yang tadi tu dia adalah Hanadi, nama dia Hanadi Al-Hulwan. Tapi ini adalah intro je lah dalam dokumentari tu. Kita tak boleh nak cakap banyak sangat lah. Okay, tapi apa yang dia cakap tadi memang betul lah. Maksudnya hak orang Islam untuk solat ke dalam Masjid Al-Aqsa diserang ataupun diganggu. Inilah antaranya bentuk-bentuk gangguan, iaitu pendatang-pendatang pelampau-pelampau Yahudi yang datang ke Masjid Aqsa. Tensions between Jews and Muslims at Jerusalem's most bitterly contested holy site have helped fuel the Israel-Palestinian conflict. But recently, there's been a dangerous new development that makes you question who's who here. Okay, ni satu statement lah yang dikeluarkan oleh jurnalis ataupun wartawan BBC ni. Dia kata, okay, ni adalah tempat Palestin, Al-Quds ni adalah tempat yang paling contested, maksudnya paling banyak orang berebut apa semua tu, dan ini adalah satu konflik antara orang Yahudi ataupun Yahudi Zionist dengan orang Palestin ataupun orang Maqdisiyun, orang-orang Baitul Maqdis yang duduk dekat situ. Tapi sebenarnya kalau kita faham betul-betul apa yang berlaku dekat Palestin, apa yang berlaku kat Masjid Al-Aqsa, kalau ikut fahaman yang jurnalis tu cakap, konflik seolah-olah A gaduh dengan B, dia sebenarnya salah tau. Dia sebenarnya bukannya orang Palestin ataupun orang Yahudi bergaduh Masjid Al-Aqsa, tak. Apa yang berlaku sebenarnya adalah orang Palestin mempertahankan hak mereka, mempertahankan tempat mereka untuk mereka kekal ataupun teguh berada di Masjid Al-Aqsa, di pekarangan Baitul Maqdis itu sendiri. Dan orang Yahudi datang, mereka datang mula conquer pada tahun 1967 secara rasminya. On June 7, 1967, Israeli Brigade Commander Motegor made an announcement the Jews had waited to hear for some 2,000 years. Mereka sejak tahun itu, mereka cuba untuk merampas Baitul Maqdis, merampas Masjid Al-Aqsa. Itu yang berlaku sebenarnya, bukannya konflik orang Yahudi Zionis dengan gaduh dengan orang Palestin suka-suka. Bukan. Itu bukannya konflik yang kita fahami. Yang sepatutnya kita fahami adalah orang Palestin mempertahankan tempat mereka. Okey, ni part ni memang agak lawak sikit lah. You change your clothes, change your hat. Sometimes you need to paint a bit of your hair or have a little haircut.
Raphael Morris heads a small group of extremist Jews who disguise themselves as Palestinians to get around a ban on non-Muslims praying in the Al-Aqsa Mosque compound. They could be arrested or attacked if they're discovered. Okay, ni ada inilah yang diorang nak tunjukkan sebenarnya. Poin utama diorang, diorang menyamar diri diorang jadi orang Islam. Tapi kelakar jugalah sebenarnya, sampai nak kena make up, sampai nak kena warnakan rambut, sampai nak kena ada make up artist. Actually orang Islam yang pergi sana pun siapa-siapa pun tak ada pun nak guna make up artist ke, nak kena potong rambut sikit ke apa. Yes, betul adalah sunnah, maksudnya nak cantik-cantik apa semua. Tapi standard orang Islam, orang Palestin nak pergi ke Masjid Al-Aqsa, mana ada nak buat macam ni. And then bila dia pakai jubah ni pun, kau tengok kat kaki dia tu semua panjang lagi dia jubah. Kalau geng-geng Salafi pun, geng-geng yang banyak duduk kat belah Saudi dan berfahaman mazhab Hanbali dan sebagainya, kalau nak pakai jubah macam tu, mana dia pakai seluar panjang macam tu. Dia kalau jubah takat tu je lah, seluar dia tak panjang lagi pada jubah. Ni standard yang saya tahu lah orang Arab. Tapi ni memang kantoi lah. Nampak sangat lah macam tak kerti pakai jubah. Dan nampak sangat lah ni bukan orang Arab pun. So ni penyamaran jenis tak tahulah jenis apa kan. After Israel captured the old city from Jordan in the 1967 Middle East War, it started to allow Jews to go to visit their most sacred place. And in recent years, it's allowed a sharp rise in numbers. Palestinian Muslims see this as a provocation. This is also the third holiest site in Islam. Okay, so apa yang dia cakap ni memang betul. Sebab lately, baru-baru ni, setahun 2 tahun ni, memang jumlah pendatang haram Yahudi, pelampau pendatang haram Yahudi ataupun ekstremis Yahudi ni yang datang ke Masjid Al-Aqsa semakin meningkat. Dan benda ni memang menandakan satu perkara yang tidak elok lah. Maksudnya satu berita yang sepatutnya menggetarkan ataupun menakutkan bagi orang Islam. Sebab bila makin ramai pendatang-pendatang haram Yahudi ni, diorang menceroboh ke dalam perkarangan Masjid Al-Aqsa, dia akan menampakkan seolah-olah Masjid Al-Aqsa ni dia boleh dikongsi oleh orang Islam dan orang Yahudi. Sebenarnya tidak. Masjid Al-Aqsa ni dia hanya milik orang Islam. Dan kalau nak ikut undang-undang Yahudi Zionis yang zalim tu pun, yang menindas tu pun, ada jadual-jadual dia. Untuk orang Islam datang pukul berapa, orang Yahudi datang ke pukul apa dan sebagainya. Tetapi pencerobohan Masjid Al-Aqsa ini dalam kalangan orang-orang Yahudi yang suka-suka hati datang ke Masjid Al-Aqsa ni semakin meningkat. Bahkan baru-baru ini masuk dalam surat khabar, Mahkamah Yahudi melepaskan seorang Yahudi yang solat dalam Masjid Al-Aqsa, solat cara Yahudi lah, bukan solat cara kita, dan melepaskan dia daripada kesalahan dia menceroboh Masjid Al-Aqsa. Jadi ini adalah satu perkara yang kita patut takut lah, dan kita patut aware terhadap keselamatan Masjid Al-Aqsa, terhadap masa depan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. I have the responsibility to defend and protect Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa is my life. So, okay, perempuan ni nama dia adalah Hanadi. Okay, dia adalah salah seorang ikon Morabitat. So, kalau korang biasa tengok video Aqsa Sharif, kita orang antara awal video tu memang kita orang ada buat video pasal Morabitat. Dan Hanadi ni adalah antara ikon yang famous, yang popular. Kalau kita Google Morabitat Masjid Al-Aqsa, kita akan jumpa banyak gambar-gambar perempuan ni. Hanadi Halwani was previously banned from going to the compound by Israel, accused of belonging to an illegal group. Dan of course lah, banyak kali dia kena halau, kena diharamkan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, kena penjara, kena tangkap, masuk mahkamah. Dan sebab dia antara ikon Morabitat Masjid Al-Aqsa, dan dia telah memberi inspirasi kepada ramai perempuan-perempuan lain dan lelaki apatah lagi untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. So korang boleh klik link kat atas ni kalau korang nak tengok video pasal Morabitat Masjid Al-Aqsa. She's angry that Jews are impersonating Muslims. It's clear that the settlers entering Al-Aqsa in disguise hides aggression and terrorizes Muslims praying. It's clearly political. Raphael makes no secret of his ultimate. So ni lah orang yang nak menyamar jadi, yang pakai baju macam Arab, make up apa semua tu, solat pun tak betul. Inilah dia, orang dia. Raphael makes no secret of his ultimate goal, to rebuild the Jewish temples destroyed in biblical times. The temples will be exactly over there, where there's the big gold mosque. Okay, ni satu juga. Dia punya dakwaan, dia kata dekat temple tu ada dekat bawah kubah Sakhra, yang ada kubah warna kuning tu. Sebenarnya
sejak tahun 1967 lagi, Yahudi Zionis telah gali bawah Masjid Al-Aqsa sampailah ke hari ini, dan diorang tak pernah jumpa satu bukti pun yang menandakan bahawa Temple Mount tu yang mereka dakwa tu, ataupun The Solomon Temple, Haikal Sulaiman tu ada kat bawah Masjid Al-Aqsa. Tak ada sebarang bukti pun. Jadi orang-orang Yahudi ni diorang tak nak terima benda ni, tak nak terima. Dan kajian yang kata tak ada pembukti pembinaan ataupun sepihan bangunan Haikal Sulaiman yang dikatakan dahulu dibina dekat Masjid Al-Aqsa tu bukannya orang Islam, orang Yahudi sendiri. Inilah antara nama-nama dia. Mereka ni dah buat kajian dan mereka sendiri berani mengatakan bahawa tak ada pun sebenarnya bukti pembinaan kuil Sulaiman yang dibina di bawah Masjid Al-Aqsa. Nah, yang sekarang ni ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Yang ada hanyalah sekarang ni lah kita lihat, iaitu pekarangan Masjid Al-Aqsa yang dibina oleh orang Islam sendiri. Israeli police say they are stopping attempts by nationalist Jews to pray at Temple Mount, with fears their actions could spark violence. Okey, kalau tengok video-video tadi kita nampak kan polis-polis Yahudi cuba halang orang Yahudi pada semayang. Saya tak tahu apa niat sebenarnya BBC ni ataupun apa sebenarnya hadaf diorang. Mereka nak tunjuk polis-polis Yahudi ni halang orang Yahudi semayang dekat Masjid Al-Aqsa. Adakah mereka nak tunjuk bahawa polis Yahudi ni baik, ataupun mereka nak tunjuk bahawa nak kata Yahudi ni memang tak boleh semayang pada pada tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Okay. Saya tak tahu apa niat BBC sebenarnya, tapi hakikatnya polis Yahudi mereka menyerang orang Islam yang tengah semayang, orang tua, kanak-kanak, perempuan, lagi teruk daripada mereka buat kat orang Yahudi. Kadang-kadang polis-polis Yahudi ni buat tak nampak aje orang-orang Yahudi semayang apa semua tu. Mereka siap kawal lagi keselamatan mereka, siap konvoi lagi macam VIP kat Malaysia kan. Kalau lalu dekat highway tu memang semua kereta kena tepi-tepi kan. Semua polis lalu, polis jalan tu clear jalan baru VIP boleh jalan. Macam itulah penceroboh Yahudi yang menceroboh Masjid Al-Aqsa. Mereka memang dikawal ketat oleh polis-polis Yahudi. Dan mereka ni kalau nampak orang Islam halang memang terus tangkap, masuk ke penjara tanpa dakwaan. Inilah hakikat yang berlaku di Masjid Al-Aqsa. Raphael's been temporarily barred from the old city, but he pledges he'll be back. Okeylah, orang Yahudi pun kena denda, okey. Tapi sebenarnya orang Islam pun kena denda lagi teruk daripada orang Yahudi. So nak cerita kat sini adalah orang Yahudi memang nak sangat Masjid Al-Aqsa, dan diorang akidah diorang seperti yang sebut tadi, mereka percaya bahawa dekat bawah Masjid Al-Aqsa tu adanya sepihan-sepihan ataupun adanya pembinaan Haikal Sulaiman. Tapi benda tu dah dibuktikan pun, tak ada sebarang bukti, tak ada sebarang kajian yang mengatakan memang wujud. Jadi inilah hakikat yang sedang berlaku di Masjid Al-Aqsa pada hari ini. Dan video ni adalah salah satu saja. Kita boleh tengok hari-hari sebenarnya orang Yahudi menceroboh Masjid Al-Aqsa. Orang Yahudi cuba untuk menyamar je orang Islam, sudah masuk ke Masjid Al-Aqsa. Ada yang tak menyamar apa sebenarnya, ramai tak menyamar. Siap ada yang ada VIP, macam VIP kan, masuk dikawal keselamatan. Okey, ni sahaja reaction pada hari ini. So kalau korang nak apa-apa request, permintaan video-video yang kita orang boleh buat, boleh komen kat bawah, kita akan buat untuk anda. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.